Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Para sahabat yang saya kasihi, yang saya hormati, yang saya hargai, pertama sekali izinkan saya memanggil para pelajar semua dengan perkataan sahabat. Sebelum saya memulakan sesi perkongsian kita pada pagi yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya adalah Hamdi Rahman bin Muhammad Yaakob, selaku pensyarah UiTM Cawangan Perak di Akademi Pengajian Islam Contemporary. Para sahabat yang dikasihi, para sahabat yang dihormati, sesi kita pada pagi ini ialah berkenaan dengan Minds. InsyaAllah kita akan membicarakan tentang bagaimana sebagai seorang pelajar kita boleh memacu diri kita untuk menjadi seorang pelajar yang berjaya graduan kelas pertama. Okey, seterusnya kita sambung bicara kita, perkongsian kita tentang tonggak NLP ataupun tonggak kepada Neuro Linguistic Program. Tonggak yang pertama ialah hubungan mesra ataupun disebut sebagai rapport. Hubungan mesra ini ialah hubungan kita dengan orang lain dan juga hubungan kita dengan diri sendiri. Setiap hari kita inginkan sesuatu. Dengan hubungan yang mesra, kita boleh mendapat apa yang ada pada orang lain. Begitu juga dengan hubungan yang mesra dengan diri sendiri, kita boleh dapat apa yang kita nak daripada tubuh kita. Untuk kita mencapai sesuatu yang kita kehendaki. Cuba kita bayangkan, kadang-kadang dalam hidup kita, apa yang kita nak dengan apa yang tubuh ataupun diri kita nak kadang-kadang tidak sama. Kita bangun daripada tidur, kita nak ke sekolah ataupun kita nak ke kuliah. Tetapi badan kita rasa letih. Di situ, kita seolah-olah berada di antara dua persimpangan. Sama ada kita nak teruskan tidur ataupun kita bangun untuk ke kuliah. Jadi siapa yang mempunyai hubungan mesra dengan dirinya, maka dia dapat memaksa dirinya untuk bangun dan pergi ke kuliah. Tetapi jika dia tidak dapat meminta dirinya bangun, maka dia akan kalah dan dia akan terus tidur. Maka hubungan mesra dengan diri sendiri ini sebenarnya lebih penting daripada hubungan mesra kita dengan orang lain. Sebabnya untuk mendapatkan sesuatu yang kita nak, dia bermula dengan diri kita sendiri. Para sahabat mungkin ada ibu yang dah tua, umur mungkin 70-an, 80-an. Tetapi kita lihat, mungkin mereka ini nak berjalan pun kita nampak macam terhoyong-hayang. Tetapi mereka dapat bangun pukul 4, pukul 5 pagi, sembahyang tahajud. Kemudian mereka juga dapat masak sarapan pagi untuk mereka dan juga mungkin untuk cucu-cucu. Dan mereka boleh mengemas rumah. Jadi daripada mana mereka mendapat kekuatan ini? Sebenarnya kekuatan yang mereka dapat itu ialah kerana minda mereka mempunyai satu keupayaan dan kekuatan. Dengan hubungan yang cukup mesra, mereka mampu, mereka berkeupayaan untuk meminta tubuh yang tidak larat itu, tubuh yang sudah pun ada kencing manisnya, ada darah tingginya, tetapi untuk bangun dan untuk melakukan apa yang minda mereka kehendaki. Sebenarnya adik-adik, sebenarnya para sahabat, ibu-ibu kita itu memiliki minda kelas pertama. Jadi segitulah diri kita perlu sentiasa memberitahu kepada kita bahawa setiap hari I am better and better. Setiap hari kita lebih baik, kita lebih hebat, kita lebih kuat. Apabila kita sentiasa bercakap dengan diri kita, memberitahu kepada kita, maka lama kelamaan diri kita akan taat kepada kita walaupun dia dalam keadaan letih, walaupun dia dalam keadaan kurang berkeupayaan, tetapi
disebabkan oleh keupayaan kita untuk mempengaruhinya mengikut kehendak kita, maka kita akan menjadi seorang yang hebat. Bayangkan dalam keadaan kecemasan, kalau kita letih sangat dalam tidur pun, jika kita diberitahu bahawa rumah kita terbakar, pasti kita akan bangun dengan begitu cepat. Apa yang menyebabkan kita boleh bangun? Yang menyebabkan kita boleh bangun dan terus keluar daripada rumah itu ialah minda yang berjaya mempengaruhi dan memberitahu kepada diri kita bahawa kita boleh bangun. Jika tengah tidur sekalipun kita dapat bangun, apakah kita gagal bangun jika dalam keadaan sedikit mengantuk atau sedikit letih dan sebagainya? Maka orang yang hebat itu ialah mereka yang mampu mengawal diri mereka dengan mempunyai hubungan yang baik dengan diri mereka. Sentiasa memberitahu bahawa dia boleh, sentiasa memberitahu bahawa dia adalah lebih baik. Okey, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita fikirkan, sahabat-sahabat sekalian telah pun diterima sebagai student ataupun pelajar, mahasiswa di sebuah universiti. Ini menunjukkan bahawa para sahabat-sahabat sekalian telah pun mempunyai kapasiti ataupun telah mempunyai kriteria-kriteria yang mencukupi untuk menjadi graduan kelas pertama. Bagaimanapun, apa yang perlu para sahabat laksanakan ialah membuktikan bahawa para sahabat sebenarnya adalah graduan kelas pertama. Maka pada pagi ini saya ingin berkongsi tentang salah satu sistem ataupun program yang kita bangunkan di UiTM Malaysia, iaitu kita namakan sebagai MINDS. Program ini bermaksud Mind Empowerment for Success, menggunakan kaedah ataupun teknik Neuro-Linguistic Program. Maka apa yang kita akan bicarakan pada pagi ini berkaitan dengan 5 perkara. Pertama ialah MINDS itu sendiri. Kedua, tonggak NLP. Ketiga, andaian NLP. Minda sedar, separa sedar dan juga minda graduan kelas pertama. Para sahabat yang saya kasihi, pertama sekali kita membicarakan tentang NLP. Jadi MINDS ini adalah satu program yang kita wujudkan dan kita menggunakan sistem ataupun teknik yang digunakan di dunia sekarang ini untuk mengubah diri kita menjadi orang yang lebih maju, lebih bertenaga dan lebih berkeupayaan untuk mencapai sesuatu matlamat. Jadi apa yang dimaksudkan dengan NLP? NLP adalah ringkasan kepada Neuro-Linguistic Program. Neuro berkaitan dengan sistem saraf, berkaitan dengan otak kita, bagaimana otak kita berfikir, apa yang berlaku dalam pemikiran kita, berasaskan kepada sains neuro. Dan linguistik pula adalah berkaitan dengan bahasa. Jadi apabila kita menggunakan sesuatu perkataan, kita akan merasai sesuatu dalam diri kita. Jadi bahasa ini melibatkan lisan dan juga bahasa bukan lisan. Dengan berbahasa kita beremosi. Orang yang marah, bahasanya marah. Orang yang sayang, bahasanya sayang. Jadi bahasa akan memberi kesan kepada minda kita bagaimana kita bergerak. Jadi dengan menggunakan dua ilmu ini, iaitu neuro dan linguistik, diprogramkan dan disusun dan diaturkan dalam satu teknik yang tersusun, maka ia boleh digunakan untuk kita memacu ataupun menggunakan sistem ini bagi menjayakan ataupun mencapai sesuatu matlamat yang kita hendaki. Sedikit tentang sejarah NLP ataupun sejarah Neuro-Linguistic Program ini. Neuro-Linguistic Program ini adalah satu penemuan berasaskan kepada modeling. Maksudnya, kita melihat orang-orang yang berjaya dan kita mengkaji bagaimana dia boleh berjaya. So, daripada situ kita dapat meniru bagaimana orang yang berjaya itu berjaya dan akhirnya kita dapat menggunakan teknik-teknik yang mereka guna untuk kita juga mencapai matlamat yang kita kehendaki. Jadi matlamat tersebut ialah kecemerlangan, matlamat tersebut ialah kejayaan masa depan yang kita lakarkan ataupun lukiskan untuk kepentingan bersama.
Para sahabat yang saya kasihi, kita dapat jelaskan sebelum ini bahawa jika kita mempunyai minda kelas pertama, antara keupayaan kita ialah mempengaruhi diri kita ataupun tubuh kita untuk buat, untuk ikut apa yang kita nak. Soalannya ialah macam mana kita nak buat ataupun macam mana kita, bagaimanakah kita nak menyantuni ataupun berkomunikasi dengan diri kita supaya diri kita dapat ikut ataupun mempengaruhinya dan dia dapat lakukan apa yang kita nak. Maka kita beralih kepada tonggak NLP yang kedua, iaitu kesedaran sensori. So kesedaran sensori ini ada 5. Kita panggil sebagai panca indera, VAKOG. So V ialah visual, A ialah auditory, kinesthetic, olfactory dan gustatory. Kan, visual apa yang kita lihat, dan penglihatan itu penglihatan yang berlaku daripada luar dan juga di dalam minda kita. Begitu juga auditory, daripada luar dan dalam minda kita, kinesthetic, bau dan juga rasa. Jadi kepentingan deria sensori ini, Tuhan menjadikan deria sensori pada setiap orang sebagai ataupun sebagai jalan bagaimanakah pengalaman yang berlaku di luar untuk masuk dalam minda kita. Jadi pada setiap kali kita melalui sesuatu pengalaman, pengalaman tersebut akan masuk melalui penglihatan, melalui pendengaran, melalui rasa ke dalam diri kita. Apabila pengalaman tersebut sampai ke dalam minda kita daripada 3 jalan yang berbeza, contohnya saya sebut tadi, maka ia akan dikumpulkan di satu tempat yang mungkin kita boleh panggil sebagai skrin minda. Maka di skrin minda tersebut, dia akan compose, dia akan gabungkan menjadi wayang minda. Maka kita melihat wayang minda di dalam minda kita. Apabila kita melihat wayang minda tertentu bermain dalam minda kita, maka kita akan memberi makna kepada wayang minda tersebut. Di sinilah minda kelas pertama akan memberi makna yang terbaik, makna yang hebat, makna yang boleh menjadikan dia seorang yang better and better every day. Saya beri contoh. Jika kita berada di hadapan lampu isyarat contohnya, jika kita melihat lampu isyarat di hadapan kita dan kita memberi makna kepada lampu isyarat itu sebagai alat ataupun sebagai satu benda sedang terpacak di hadapan kita dan menghalang kita bergerak, dengan makna itu kita akan rasa tidak selesa, mungkin kita marah, mungkin ada orang akan sampai mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak sepatutnya. Tetapi adakah itu makna yang sepatutnya diberikan kepada lampu isyarat? Lampu isyarat adalah alat yang diletak untuk mengawal ataupun untuk memudahkan urusan lalu lintas. Maksudnya ia adalah bermakna keselamatan. Jika kita melihat lampu isyarat dengan makna keselamatan, untuk keselamatan kita, pastilah kita tidak akan marah lagi. Dan seterusnya, jika kita memberi makna yang lebih baik, iaitu lampu isyarat tersebut sebagai rahmat ataupun sebagai kasih sayang daripada Tuhan kepada hamba-hambanya, kerana Tuhan mahukan hamba-hambanya selamat, kita pasti akan menjadi seorang insan yang bersyukur. Maka daripada image yang sampai kepada minda kita, kemudian kita memberi makna kepada image ataupun kepada wayang tersebut, maka terhasillah apa yang diistilahkan sebagai imajinasi. Imajinasi. Saya ulang sekali lagi, imajinasi. Imajinasi itu ialah wayang yang telah pun diberi makna. Okay, dia bukan wayang kosong tetapi yang telah pun diberi makna oleh diri kita. Maka bila kita mempunyai imajinasi tertentu, dia akan melonjakkan ataupun mencetuskan emosi, perasaan, sama ada negatif atau positif, bergantung kepada imajinasi tersebut. Jadi imajinasi kita tentang lampu isyarat yang menghalang kita bergerak, kita akan marah, rasa tak seronok, negative thinking. Tetapi jika imajinasi kita tentang lampu isyarat sebagai rahmat daripada Tuhan, kita akan menjadi manusia yang bersyukur. So disitulah bagaimana kita dapat mempengaruhi diri kita untuk menjadi orang yang baik, orang yang bersyukur, orang yang mampu untuk melakukan apa yang minda kita kehendaki.
Jadi kepentingannya, maka persoalannya ialah bagaimana untuk kita mengawal ataupun membentuk pemikiran yang baik menjadi manusia yang hebat. Sebab itu dikatakan bahawa anda ialah apa yang anda fikirkan. Anda ialah apa yang anda fikirkan. Dan saya mungkin akan ubah sikit, ialah anda ialah apa yang anda imajinasikan. Maka persoalan kita ialah bagaimana untuk menjadi seorang yang hebat, yang sentiasa dapat mengawal tubuhnya untuk melakukan apa yang ia hendak, yang mempunyai repo yang baik. Maka antara aktiviti penting yang kita boleh lakukan ialah dipanggil sebagai state management. Kenapa? Kerana state management ini ialah kita menguruskan perasaan kita ataupun keadaan diri kita. Jika kita nak diri kita dalam keadaan bersyukur, maka kita boleh memanggil balik memori-memori kita di mana kita dalam keadaan bersyukur. Jika kita nak menjadi seorang yang merasa hebat, kita boleh memanggil balik keadaan-keadaan diri kita ataupun memori-memori kita yang pada ketika itu kita merasa hebat. Seorang yang bermain bola contohnya, apabila ia berjaya menyumbat gol, maka dia akan berasa suatu kepuasan dan hebat dalam diri mereka. Seorang yang berjaya mencapai 5A, 6A, 10A dalam peperiksaan SPM contohnya, ketika dia mendapat keputusan itu, dia akan merasai dirinya hebat. Seorang yang berjaya memanjat gunung dan berada di kemuncak, ketika berada di kemuncak itu, dia akan merasai dirinya hebat. Jadi ini adalah imajinasi yang datang dalam diri mereka, kemudian disimpan. Jadi untuk merasai kehebatan itu semula, maka caranya ialah dengan mengembalikan memori-memori tersebut dan sentiasa berfikir dengannya. Apabila kita sentiasa berfikir tentang kejayaan-kejayaan yang telah kita capai, maka kita akan dapat memberi semangat dan motivasi kepada diri kita untuk menjadi seorang yang lebih berjaya. Ini dipanggil sebagai state management. Antara salah satu syarat untuk memanggil semula, membuat semula wayang minda dalam minda kita daripada memori. Sebelum ini wayang itu datang daripada luar, daripada pengalaman yang kita telah pun melaluinya. Tetapi kali ini ialah pengalaman itu telah pun kita simpan dalam memori, maka kita keluarkan kembali menjadi imajinasi kita untuk kita tayang semula pada skrin minda kita. Bagaimana menayangnya? Syarat yang pertama ialah kita mesti dalam keadaan relax, dalam keadaan tenang, dalam keadaan pernafasan yang baik. Kita tidak boleh berada dalam keadaan yang tidak stabil, maka kita tidak akan dapat melakukan imajinasi yang baik. Maka apabila kita melakukan imajinasi yang baik, kita akan tenggelam dalam imajinasi tersebut dan kita rasa ataupun kehebatan dalam diri kita akan kembali semula. So state management ini ibarat orang yang sedang mengelamun. Jadi ketika dia mengelamun, dia fokus tentang apa yang dia nak, maka dia menghayati apa yang dia nak, maka dia akan berada dalam satu situasi yang begitu hebat dalam mempengaruhi diri sendiri untuk menjadi apa yang disebut sebagai graduan kelas pertama. Jadi dalam proses untuk kita mengambil kembali ataupun memanggil kembali memori tersebut, pertama sekali kita perlu apply 3A. Apa itu 3A, sahabat-sahabat? 3A ialah A yang pertama access, A yang kedua ialah amplify dan A yang ketiga ialah anchor. Access ialah kita mengambil semula pengalaman tadi, mencari di mana kita berada, dan amplify ialah memberi warna, memberi bunyi. Jadi kita jadikan pengalaman tersebut sebagaimana ia real. Kita jadikan memori tersebut sebagaimana ia real di hadapan kita. Maksudnya kita nampak kembali warnanya ketika itu. Kalau ketika itu kita memakai baju merah, kita nampak diri kita dengan baju merah. Kalau ketika itu kita sedang hebat, kita sedang mendengar tepukan gemuruh penonton kerana kita berjaya menyumbat gol, kita dapat dengar bunyi tepukan gemuruh penonton tersebut
Jika ketika itu kita sedang berasa kagum, merasa hebat dalam diri kita, kita dapat merasai kembali perasaan tersebut. Maka itu yang disebut sebagai amplify. Dan seterusnya kita anchor, kita ucapkan, kita jadikan sesuatu yang kita rasa itu, kita tanam kembali dalam diri kita dalam keadaan yang lebih dalam, kan? Bagaimana menanamnya? Boleh kita tepuk dada kita sebut tahniah. Kita boleh petik jari, ya. Kita boleh petik jari, ataupun kalau adik-adik pernah tengok atlet-atlet yang hebat, mereka memakai gelang getah, kan, apabila mereka berjaya. Contohnya orang yang main golf, dia berjaya melakukan hole in one, dia akan merasa hebat. Ketika itu dia akan anchor perasaan dan pengalaman dia melakukan hole in one itu dengan menarik getah dan menjentik getah tersebut di tangan mereka. Jadi setiap kali dia melakukan hole in one, dia akan membuat perkara yang sama. Ini disebut sebagai anchor. Jadi bila dia masuk tournament, dia ingin bertanding pada satu keadaan yang cukup tertekan, dia juga ingin melakukan hole in one. Ketika itu dia akan memanggil kembali memori-memori yang ada dengan sekali lagi menarik getah dan menjentik tangan. Dan ketika itu disebabkan dia telah melakukan proses ini dalam proses yang lama hingga melekat dalam diri dia, pengalaman, kejayaan, hole in one-nya akan kembali dan dia akan melakukan sebagaimana ia telah lakukan berkali-kali sebelum ini dalam tournament tersebut. Maka itulah yang kita namakan sebagai seseorang yang mempunyai minda kelas pertama. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, kita telah pun berbicara tentang dua tonggak NLP. Pertama tadi ialah kita membicarakan berkaitan dengan rapport, iaitu mempunyai hubungan yang baik dengan diri sendiri. Kita boleh memujuknya untuk melakukan ataupun mencapai apa yang kita kehendaki dalam kehidupan kita menjadi seorang yang hebat, berjaya. Dan kedua ialah VECOG ataupun kesedaran sensori. Bagaimana kita menggunakan kesedaran sensori kita membina imajinasi dalam minda kita tentang memori-memori hebat yang kita pernah lalui, dan juga kita untuk memujuk ataupun menjayakan ataupun membentuk keadaan emosi ataupun keadaan diri kita. Sama ada kita nak menjadi orang yang fokus, sama ada kita nak menjadi orang yang ceria, sama ada kita nak menjadi orang yang kita boleh sebut sini mungkin hebat. Jadi bila kita membayangkan memori kita bagaimana kita fokus, kita menjadi orang yang fokus. Kalau ceria, kita akan menjadi orang yang ceria. Sebab kita apa yang kita fikirkan, tubuh kita akan ikut apa yang kita fikirkan. Jika sahabat-sahabat fikirkan buah mempelam, buah amra dan yang masam-masam, dia akan mempengaruhi tubuh dan kita akan, mungkin air liur akan terkeluar daripada dalam mulut saudara. Jadi apa yang kita fikirkan akan hadir dalam diri kita. Jika kita berjaya, bukan sekadar berfikir secara biasa, tetapi membentuknya, menjadikan ia satu imajinasi dalam diri kita. Maka tonggak NLP yang ketiga iaitu pemikiran penyudah. Kita berfikir tentang apa yang akhir sekali kita jadi apa. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, adakah sahabat-sahabat dapat memikirkan ataupun sudah ada vision apakah keadaan sahabat-sahabat 10 tahun akan datang? Adakah sahabat-sahabat telah nampak bagaimana keadaan sahabat-sahabat 10 tahun akan datang selepas habis universiti, selepas bekerja dan sebagainya? Maka jika kita belum nampak apa yang kita nak 10 tahun akan datang, maksudnya kita tidak memiliki visi. Kita tidak mempunyai visi dalam kehidupan. Sahabat-sahabat yang saya kasih, orang yang minda kelas pertama, dia jenis tidak main redah. Dia mempunyai apa yang dia kehendaki, iaitu disebut sebagai fikiran penyudah. Dia berfikir tentang apa yang dia nak. Jadi bagaimana kita nak berfikir ataupun pemikiran penyudah ini? Pikiran penyudah ini juga kita menggunakan kaedah kemahiran ataupun kesedaran sensori. Kita membayangkan, kalau tadi kita membayangkan apa yang kita pernah capai, apa yang kita pernah dapat. Tapi oleh kerana imajinasi yang banyak yang tersimpan dalam minda kita, kita boleh
gabung dan jalinkan membentuk suatu imajinasi baru yang kita belum pernah pun melaluinya ataupun berpengalaman tentangnya. Jadi kita bina satu imajinasi sehingga kita dapat lihat dan kita dapat nampak apa yang kita nak. Itu dipanggil sebagai fikiran penyudah. Jadi kenapa kita perlu melakukan ataupun membina imajinasi tentang masa depan? Sebab yang menentukan perjalanan hidup kita, apa yang kita buat, apa yang kita makan, apa yang kita pakai dalam kehidupan kita sebenarnya adalah subconscious mind ataupun minda separa sedar. Minda separa sedar ini yang menentukan berapakah apa orang panggil kelajuan perjalanan darah di dalam darah kita. Dia yang sedang menentukan penumbuhan rumput kita. Dia semuanya berlaku dalam minda separuh sedar. Minda separuh sedar ini menguasai 90% daripada pemikiran kita. Kenapa kita pakai baju? Kenapa saya pakai baju warna ini? Kenapa saya pilih? Saya tidak menggunakan minda sedar. Saya pilih sebab saya suka. Jadi kenapa kasut saya? Kenapa pakaian saya? Kenapa warna yang saya pilih? Kenapa beg yang saya beli? Semuanya itu dipengaruhi oleh minda separuh sedar. Kita tidak buat calculation. Kita tidak menggunakan reason logic. Ataupun kalau kita gunakan, dia hanya melibatkan 10% daripada keputusan-keputusan yang kita buat dalam hidup kita. So, minda separuh sedar, dia amat-amat hebat. Pernah? Saya rasa para sahabat mungkin pernah lihat filem. Mungkin pernah tengok kartun. Salah satu filem kartun, saya tak pernah menangis tengok kartun sepanjang hidup saya. Tetapi apabila saya menonton Agent Ali, saya menangis. Soalannya, kenapa saya menangis apabila saya menonton Agent Ali? Kan filem tu kartun je. Kan kartun itu orang reka je. Tapi kenapa menangis? Jawapan dia ialah kerana minda separuh sedar mempercayai apa yang sedang berlaku itu sebagai satu realiti yang sebenar. Ini adalah kelemahan minda separuh sedar. Setiap yang sampai dan masuk ke dalamnya, dia akan percaya sebagai benar. Sebagai benda yang benar-benar berlaku, maka dia akan bertindak accordingly, mengikut peristiwa yang sampai kepadanya. Jika yang dia lihat itu benda sedih, dia akan menangis. Jika dia mimpi contohnya hantu, dia akan takut. Jadi kita akan bangun dengan berpeluh-peluh dan sebagainya, kerana minda separuh sedar percaya apa yang berlaku itu benar. Maka orang yang mempunyai minda kelas pertama, dia akan sentiasa memberi gambaran-gambaran hebat tentang dirinya kepada minda separuh sedar tersebut. Maka kita bayangkan keadaan kita contohnya. Contohnya kalau hari ini para sahabat dapat membayangkan sebagaimana yang ada dalam slide, saya melihat diri saya di atas pentas sedang menerima scroll ijazah kelas pertama di Dewan Agung Tuanku Chancellor pada 27 hari bulan Oktober 2023 contohnya. Sambil kedengaran tepukan dan sorakan gemuruh para hadirin, saya disambut dengan pelukan erat daripada keluarga tercinta yang membuatkan diri saya berasa begitu teruja hingga menitiskan air mata kegembiraan. Ini dalam bentuk skrip. Jika para sahabat dapat mengubah skrip ini kepada wayang, kemudian para sahabat tayangkan wayang tersebut dalam skrin minda para sahabat, maka para sahabat akan membaca wayang dalam skrin minda itu sebagai suatu yang hebat. Maka para sahabat akan merasai para sahabatlah seorang graduan kelas pertama. Ini keupayaan ataupun bagaimana kita membuat visi. Kita melakukan membina visi untuk mempengaruhi diri kita supaya menjadi orang yang berjaya, orang yang berjaya. Ini yang kita sebut sebagai pemikiran penyudah. Maka apabila kita berada di UiTM, kita bergerak ke kelas, dalam minda kita, kita sentiasa dapat melihat secara fokus bahawa kita sedang menerima ijazah kelas pertama. Kita nampak bagaimana kita sedang berjalan, bergerak di atas
pentas sedang menerima ijazah dan kita dapat nampak muka mak kita, kita dapat nampak muka ayah kita, bagaimana mereka berada di dalam dewan dalam keadaan begitu teruja, begitu gembira, air mata yang bercucuran dan sebagainya. Dan ketika berjalan ke kuliah dengan vision yang ada ini, para sahabat akan menjadi seorang graduan yang cukup hebat dan cukup teruja dan berkeupayaan tinggi untuk menjayakan apa yang para sahabat sedang lakukan. Itulah yang dinamakan sebagai pikiran penyudah. Memfikirkan apa yang telah ataupun apa yang akan berlaku, tetapi diberitahu kepada minda. Minda akan baca, ia sedang berlaku sekarang, dan para sahabat akan merasai hebat, akan merasai para sahabat sebenarnya adalah seorang graduan kelas pertama walaupun belum menerima ijazah tersebut. Maka antara cara ataupun kaedah untuk membina vision, pertama, vision mesti spesifik. Vision mesti spesifik. Maksudnya vision itu mesti ditentukan dalam bentuk gambar, dalam bentuk wayang. Yang kedua ialah mission itu mesti measurable, boleh diukur. Boleh diukur maksudnya ada gambarnya dan boleh tengok jika apa yang menjadi vision itu berlaku, kita tahu kita mencapainya. Kemudian achievable, boleh dicapai, bukan sesuatu yang tidak boleh dicapai oleh manusia. Contohnya nak berubah menjadi burung. Contohnya itu tidak achievable. Tetapi selagi mana achievable, bukan achievable di peringkat sahabat, tapi achievable di peringkat manusia secara umum, ianya adalah sesuatu yang boleh dijadikan sebagai apa yang kita sebutkan sebagai wayang minda kita. Dan yang seterusnya ialah realistik, logik dan juga dalam masa yang bersesuaian. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, begitulah 3 tonggak NLP, Neuro Linguistic Program. Kita bermula tadi dengan repo, hubungan yang baik dengan tubuh kita. Kita berjaya, berkeupayaan, memujuk ataupun menyuruh ataupun apa-apa supaya tubuh kita dapat bangun, bingkas, buat apa yang kita nak. Dan yang kedua ialah bagaimana cara menyuruhnya. Maka kita menggunakan kemahiran sensori ataupun kesedaran sensori dalam minda kita dengan membina imajinasi yang bersesuaian. Dan seterusnya ialah jika kita hebat, tetapi untuk menjadi orang yang lebih hebat, kita perlu berubah daripada keadaan kita yang biasa kepada satu keadaan yang kita belum pernah pun sampai. Maka kita perlu membina visi. Jadi apabila kita mempunyai visi yang jelas, kita dapat lihat, kita dapat nampak apa yang berlaku kepada kita pada ketika itu, maka diri kita akan mendapat motivasi, akan mendapat semangat daripada apa yang kita lihat itu. Sebab itu kalau kita lihat di sini, Muhammad Ali contohnya, dia kata, I am the greatest. Saya yang terhebat. I said that, saya sebut dekat saya yang saya terhebat ini even before I knew I was. Sebelum saya tahu pun saya orang hebat. Maksudnya Muhammad Ali berjaya dengan repo yang hebat. Dia dapat menyampaikan kepada dirinya bahawa I am the greatest. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, dan tonggak NLP yang keempat ialah perlakuan fleksibel. Dalam keadaan kita ingin fokus kepada matlamat kita dan juga kita perlu fokus kepada perasaan-perasaan hebat untuk kekal dalam diri kita, kita menghadapi dunia yang pelbagai. Kita menghadapi teman di keliling kita yang pelbagai. Macam-macam sampai kepada kita. Dalam banyak perkara, untuk kekal hebat, kita perlu fleksibel. Saya contohnya, saya dalam keadaan kering. Dan saya nak kekal kering walaupun keluar daripada dewan ini. Bayangkan hari ini ada hujan. Maka saya akan fleksibel untuk kekal kering dengan menggunakan payung. Apabila saya masuk ke pusat membeli belah contohnya, saya juga akan fleksibel dengan meletakkan kembali ataupun menutup kembali payung tersebut. Maka hidup saya sentiasa dalam keadaan kering walaupun dunia hujan dan sebagainya. Begitu juga dalam kita melalui perjalanan sebagai seorang pelajar, akan banyak cabaran-cabaran yang kita akan hadapi.
Mungkin kita akan hadapi cabaran daripada luar, daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat. Mungkin ucapan-ucapan mereka yang kita rasa tidak sedap untuk kita dengar. Tetapi jika kita mengambil peduli, kata kawan-kawan, ambil pot kepada apa yang berlaku daripada luar, kita akan marah. Apabila kita marah, keadaan diri kita yang hebat itu akan hilang. Maka kita tidak dapat lagi fokus dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sepatutnya seorang pelajar minda kelas pertama memilikinya sepanjang ia bangun tidur dan pulang semula ke kolej ataupun ke kolej kediaman. Jadi untuk itu kita perlu bersifat fleksibel dengan perubahan. Bukan fleksibel dengan ubah matlamat kita, bukan fleksibel dengan menghilangkan rasa hebat dalam diri kita, rasa-rasa positif dalam diri kita, tetapi fleksibel supaya perasaan positif dan matlamat yang kita sedang nampak dalam diri kita kekal berterusan sepanjang kita berada di UiTM ini. Sahabat-sahabat yang saya kasihi, jadi untuk menghilangkan marah, supaya marah tak masuk dalam diri kita, kita bersifat dengan sifat memaafkan. Jadi bila ada orang yang buat benda tak baik kat kita, kita terus maafkan dia. Kenapa? Kerana kita tidak nak emosi kita yang hebat, emosi kelas pertama yang kita telah bina dengan imajinasi-imajinasi yang hebat tadi, hilang dan digantikan dengan imajinasi-imajinasi buruk yang akhir sekali menjadikan kita rasa marah, menjadikan kita rasa pening kepala, menjadikan kita rasa tidak ketentuan, dan semua ini akan akan menyusahkan ataupun mengganggu, menjadi cabaran hingga kita tidak lagi dapat memberi fokus, memberi tumpuan kepada apa yang sepatutnya dalam pembelajaran, deadline yang diberikan oleh pensyarah, dan melaksanakan ataupun menjayakan sebarang tugasan-tugasan yang diberikan dengan cara yang terhebat sesuai dengan sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat yang saya sayangi, sahabat-sahabat pelajar minda kelas pertama. Okey, para sahabat yang saya kasihi, kita telah pun selesai 4 tonggak NLP. 4 tonggak NLP tersebut ialah pertama sekali ialah repo yang baik ataupun komunikasi yang baik dengan diri anda dan juga dengan orang yang lain. Yang kedua ialah kesedaran sensori, bagaimana anda berkemahiran menggunakan minda melakukan imajinasi-imajinasi yang hebat. Yang ketiga ialah pemikiran penyudah. Anda mesti bermula dengan apa yang akhir sekali, apa yang kita nak akhir sekali, apa jadi, kita mula di situ. Kemudian kita merancang daripada apa yang akhir itu ke belakang. Dan yang seterusnya ialah fleksibel dalam kita menghadapi segala perkara dekat luar. Maka kita perlu fleksibel diri kita supaya keadaan kita sebagai seorang pelajar kelas pertama tidak digugat. Dan seterusnya kita sambung kepada andaian NLP. So NLP ada beberapa andaian. Andaian yang pertama ialah kita mempunyai sumber yang mencukupi untuk berjaya. Tidak ada istilah tak cukup sumber. Tidak ada istilah tak cukup sumber, kan? Sebab kalau kita lihat bagaimana kita menggunakan minda separuh sedar kita hanya menggunakan sebahagian kecil. Kita tidak menggunakannya sepenuhnya untuk menjadi orang yang hebat. Jadi kita ada sumber yang mencukupi untuk menjadi insan yang berjaya. Jadi tanam dalam diri anda bahawa anda mempunyai sumber yang mencukupi untuk berjaya. Dalam kehidupan ini tidak ada satu istilah ataupun dalam kamus kehidupan tidak ada satu istilah yang sepatutnya kita gunakan, iaitu problem. Problem sebenarnya tidak wujud. Yang wujud adalah peluang. Setiap apa yang datang adalah peluang untuk kita menjadi orang yang lebih hebat. Itu andaian yang pertama. Andaian yang kedua ialah apa yang kita fokus akan berkembang. Jadi apabila para sahabat fokus kepada keadaan diri yang hebat dan fokus kepada matlamat ataupun matlamat akhir yang para sahabat hendak, maka ia akan berkembang. Jadi apa yang kita fokus
akan berkembang. Maka kita perlu fokus dan menjadikannya sebagai imajinasi yang sentiasa melatar belakangkan keadaan kita. Jadi oleh itu kita perlu ada imajinasi sebab kita perlu ada satu target untuk kita fokus tentang kejayaan kita. Kalau kita tidak ada target, maka bagaimana kita nak fokus? Maka target kita ialah matlamat yang kita bina, yang kita nampak, imajinasi yang kita lihat tentang diri kita sebagai seorang yang berjaya dalam kehidupan. Dan yang ketiga, andaian NLP seterusnya ialah peta bukan kawasan. Apa yang saya maksudkan peta bukan kawasan? Peta bukan kawasan ini boleh difahami begini. Katakan di hadapan kita ramai orang dan di hadapan kita ada satu bekas sup dan kita berikan semangkuk sup kepada setiap orang untuk mereka merasai sup tersebut. Apabila setiap orang telah rasa, jika para sahabat bertanya kepada mereka, adakah rasa mereka sama setiap orang? Pasti jawapannya tidak sama. Jika jawapan orang yang merasa sup yang diambil daripada bekas yang sama tidak sama, maka soalan saya kepada para sahabat, di antara rasa ramai-ramai orang, rasa siapakah rasanya adalah rasa sup yang sebenar? Pasti para sahabat tidak dapat menjawabnya. Dan kita pun tidak akan mengetahuinya. Siapakah yang dapat rasa, dan rasa sup itu adalah rasa sup yang sebenar. Apa maksudnya? Maksudnya rasa sup yang dirasai oleh setiap orang yang merasainya adalah rasa yang menjadi dalam imajinasinya, bukan rasa sup yang sebenar di dalam mangkuknya, tetapi rasa sup yang terjadi di dalam pemikirannya. Sebab itu, oleh kerana rasa sup yang terjadi dalam pemikiran setiap orang ataupun dalam minda setiap orang tidak sama, maka setiap orang akan merasai rasa sup yang berbeza. Maksudnya, peta bukan kawasan. Jadi rasa sup dalam minda kita itu ialah peta. Bukan kawasan, maksudnya bukan rasa sup yang sebenar. Bukan rasa sup yang sebenar yang ada dalam mangkuk di hadapan kita. Cuba kita buat ujian yang lain. Kita gunakan mata kita. Kita tutup mata sebelah kanan, kita akan nampak imej bergerak. Dan bila kita tutup sebelah kiri, kita akan nampak imej bergerak dan berada di tempat yang lain. Jadi, cuba tanya soalan kepada diri para sahabat, yang mana satukah tempat sebenar imej tersebut? Seorang yang memakai cermin mata, jika dia membuka cermin matanya, dia mungkin akan menampak imej itu lebih kecil. Tetapi jika dia buka, dia nampak imej itu lebih besar. Jadi jika dipakai cermin mata yang lain, imejnya lain. Jadi yang mana satu sebenarnya adalah imej yang sebenar kepada realiti yang dilihat. Ini menunjukkan bahawa apa yang kita fikirkan bukan apa yang berlaku sebenarnya. Apa yang kita fikirkan hanyalah imajinasi kita. Jadi jika kita berjaya mengubah imajinasi kita, kita tidak akan jadi sebagaimana kita sekarang ini. Kita akan menjadi orang yang berbeza. That's you is your imajinasi. Sebab itu saya sebut sebelum ini bahawa kita apa yang kita fikirkan dan kita ialah apa imajinasi yang kita sentiasa lakukan ataupun bangunkan ataupun tayang dalam diri kita. Maka peta bukan kawasan. Jadi apa yang berlaku sebenar tidak perlu diambil serius sehingga kita marah, sehingga kita rasa tidak suka, sehingga datang pelbagai perasaan negatif dalam diri kita. Kita boleh mengubah perasaan tersebut dengan mengubah imajinasi kita tentang apa yang kita sedang mengalaminya. Seperti contoh lampu isyarat yang saya sebut sebelum ini. Dan andaian yang terakhir, andaian yang ketiga ialah tiada kegagalan, hanya maklum balas. Apapun yang kita dapat hanyalah maklum balas kepada apa yang kita buat. Dia bukan kegagalan kita, tetapi maklum balas kepada apa yang kita buat dalam hidup kita. Jadi untuk mendapat hasil yang berbeza, kita perlu berubah kaedah dan teknik. Dengan mengambil kaedah yang berbeza,
teknik yang berbeza. Kerana orang yang kekal melakukan perkara yang sama tetapi inginkan hasil yang berbeza, bagaimana kata Einstein, itu adalah tanda-tanda insanity ataupun ketidakwarasan diri kita. Maka tiada kegagalan, hanya ada maklum balas. Jika kita mendapat maklum balas sebagaimana yang tidak sama seperti matlamat yang kita nak, caranya kita perlu mengubah kaedah, teknik dan pendekatan. Strategi yang berbeza, insya-Allah dengan bantuan, dengan pertolongan Tuhan, kita akan berjaya mencapai apa yang kita inginkan. Sebab itu Muhammad Ali, sekali lagi saya akhirkan dengan kata-kata beliau, if my mind can conceive it and my heart can believe it, then I can achieve it. If my mind can conceive it. Jika minda saya boleh memahaminya, minda saya boleh memahaminya, boleh dibayangkan dalam minda, and my heart can believe, dan hati saya mempercayai bahawa kita boleh mencapai perkara tersebut, then I can achieve it, dan saya akan mampu mencapainya. Jadi begitulah 4 tonggak NLP yang perlu kita apply dalam kehidupan minda seorang pelajar kelas pertama. Para sahabat yang saya kasihi, maka begitulah sesi perkongsian Minds minda kelas pertama untuk sesi ini ataupun untuk kali ini. Dan saya ingin mengucapkan pertama sekali selamat untuk bersama-sama dengan warga UiTM menggerakkan universiti kita ini menjadi sebuah universiti yang ahli-ahlinya, yang pelajar-pelajarnya mempunyai minda kelas pertama. Jadi selamat berkuliah, selamat berkuliah, selamat kita untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang diberikan. Selamat kita melalui proses pembelajaran dan pendidikan kita, bina diri kita menjadi insan yang hebat, insan yang berjaya, insan yang dapat akhirnya memberi sumbangan kepada pembangunan negara, memberi sumbangan kepada keluarga, memberi sumbangan kepada masyarakat dan sekalian umat manusia dan juga kemanusiaan. Jadi sekadar itu saya hentikan, saya mohon untuk berhenti. Jadi saya sudahi dengan wabillahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan mohon ampun dan maaf. Terima kasih.